Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah tafsir kita. Masih lagi surah Fatir. InsyaAllah pada malam ni ayat yang ke-9, muka surat 435. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu pergi ke sebuah negeri yang tandus, lalu kami menghidupkan bumi dengan sebab awan itu setelah daripada matinya. Demikianlah kebangkitan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi ayat ni Allah SWT menyebut kepada kita dalil tentang adanya hari akhirat, yang mana hari akhirat ni adalah satu hari yang Allah SWT telah janjikan kepada manusia, kerana kehidupan manusia atas dunia ni bertempuh. Jadi dalam ayat yang kelima kita baca, Allah SWT menyebut janji dia, janji Allah SWT itu benar. Yang ini Allah SWT telah menetapkan bahawa manusia itu dia duduk atas dunia, dia perlu beriman, beramal soleh. Maka dengan sebab iman dan amal soleh itu, Allah SWT akan janjikan untuk mereka itu keampunan dan ganjaran yang pahala yang besar, seperti yang kita baca pada ayat yang ke-7. Jadi akhirat sebagai janji yang benar yang akan pasti berlaku, tujuannya adalah untuk menggunakan ganjaran pahala yang besar kepada orang-orang beriman. Maka orang kafir yang mengingkari, kerana mereka telah diperdayakan oleh syaitan, mereka menganggap kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenar, maka Allah SWT mengemukakan dalil-dalil daripada kudrat dia yang menunjukkan kepada adanya kiamat. Allah SWT Maha berkuasa untuk menghidupkan semula manusia selepas daripada dia mati. Maka ini dapat disaksikan, bukti ini dapat disaksikan pada kudrat Allah SWT menghidupkan bumi yang mati setelah daripada bumi itu mati, kering. Jadi Allah SWT sebut di sini, dialah Allah yang telah mengirimkan awan, yang telah mengirimkan angin. Jadi angin itu membawa awan-awan itu bergerak, lalu tempat yang mana Allah SWT arahkan bumi itu menerima hujan, tempat yang mana Allah SWT arahkan supaya awan itu menurunkan hujan, maka bumi yang kering itu hidup semula. Mana kalau kita tengok tanah tu dalam keadaan kering, tak ada kita kata surat rupuk pun,
bila mana Allah SWT kehendaki turun hujan, maka keluarlah daripada rekahan-rekahan tanah yang kering itu rupa-rupa hijau. Jadi itu gambaran Allah SWT keluarkan daripada tanah yang kering itu, tanah yang mati itu, rupa-rupa yang dapat memberi makanan kepada binatang-binatang. Kadzalika nusyur, demikianlah kebangkitan semula manusia, yakni daripada kubur di hari akhirat, untuk mereka mendapat balasan. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang mahukan kepada kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah SWT. Jadi orang yang ke akhirat, yang terpedaya dengan kehidupan dunia, jadi Allah SWT telah peringat kepada manusia dalam ayat yang kelima ni, fala taghurannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia ni. Orang kafir, dia menganggap harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka berbangga-bangga, begitu juga anak pinak, isteri-isteri, hamba-hamba, jawatan yang mereka ada, mereka berbangga, sebenarnya mereka itu terpedaya. Jadi mereka berbangga, mereka menganggap itu adalah lambang kepada kemuliaan. Sebenarnya penentu kepada kemuliaan itu adalah Allah SWT. Jadi bukanlah harta yang banyak, anak yang ramai, pengikut yang ramai, itu bukanlah satu kemuliaan yang diakui oleh Allah SWT. Jadi orang yang ke akhirat, sifat dia berbangga dengan kehidupan dunia. Sedangkan ahli tauhid, orang yang beriman pada Allah SWT, dia faham bahawa untuk mendapat kemuliaan ini dia kena ikut agama Allah, dia kena ikut ketetapan Allah SWT, kerana kemuliaan ataupun al-izzah itu milik Allah SWT. Jadi bila mana milik Allah SWT, Allah yang memberi kemuliaan, Allah Ta'ala lah yang menyebabkan kehinaan pada manusia, maka manusia kena ikut cara Allah, bagaimana Allah SWT memberikan kemuliaan. Dan manusia ni, bila mana dia dibangkitkan daripada kubur dia, manusia akan diarah untuk pergi menghadap Allah SWT di pada mahsyar. Jadi manusia keluar daripada kubur mereka masing-masing, akan menuju kepada mahsyar, dan setiap daripada mereka tu akan berhadapan dengan Allah SWT. Mereka akan berdiri di hadapan Allah SWT. Allah SWT akan tanya kepada mereka, dan disitulah manusia akan tahu kemegahan yang mereka miliki, kemuliaan yang mereka miliki di dunia ni benar ataupun tidak. Jadi orang yang beriman pada Allah SWT, bila mana mereka tu balik kepada Allah SWT, berdiri di hadapan Allah SWT dengan iman mereka, dengan amal soleh yang mereka kerjakan, maka Allah SWT akan memberikan kepada mereka tu kedudukan yang mulia, izzah. Dalam hadis kita diberitahu tentang 7 golongan yang Allah SWT naungi mereka pada hari yang mana tiada naungan, mereka naungi Allah SWT. Maka 7 golongan itu Allah SWT, Nabi SAW menyebut antara orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Sebaliknya orang yang kembali ke akhirat, dibangkitkan daripada kubur, berhadapan dengan Allah SWT dalam keadaan mereka itu kufur, keadaan mereka itu syirik, tidak bersyukur kepada Allah SWT, maka bukanlah kemuliaan yang mereka dapat, tetapi mereka akan mendapat kehinaan. Jadi adanya hari akhirat ni, Allah SWT nak memberikan izzah, kemuliaan kepada orang beriman. Dengan sebab usaha mereka di dunia, iman mereka di dunia, Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka izzah, kemuliaan. Ilayya sa'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah jualah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Allah SWT akan angkat kepadanya. Jadi ayat ni pula beritahu pada kita bahawa
cara sebenar untuk manusia itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, oleh kerana izzah itu, kemuliaan itu adalah mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut ketetapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memberi kepada orang yang ikut ketetapan dia. Maka ketetapan Allah SWT di sini cara untuk manusia itu mendapat izzah, kemuliaan, itu dengan al-kalimut tayyib, ucapan yang baik. Jadi Allah Ta'ala kata di sini ucapan yang baik akan naik pada dia, maknanya akan diterima, dan Allah SWT akan angkat, Allah Ta'ala akan letak di tempat yang tinggi. Allah SWT akan bagikan kemuliaan kepada manusia dengan sebab ucapan yang baik dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ini satu-satunya cara untuk manusia mendapat izzah, kemuliaan dari Allah SWT, bukan cara yang lain. Sebab apa? Sebab harta dunia, pangkat, anak pinak, isteri-isteri, hamba-hamba, jawatan, pengaruh, semuanya itu Allah SWT beri sebagai ujian, dan manusia tidak boleh terpedaya dengan pemberian Allah SWT itu, kerana pemberian Allah SWT sebagai ujian. Mendapat kekayaan bukan sebagai kemuliaan, tetapi ujian. Tidak mendapat kekayaan, tidak ada anak, tidak ada isteri, bukan tanda kehinaan. Maka Allah SWT memberitahu kaedah untuk manusia mendapat kejayaan, iaitu dengan al-kalimut tayyib, ucapan yang baik ni. Maknanya ucapan yang menyatakan tauhid kepada Allah, ucapan zikrullah, ucapan ingat pada Allah Ta'ala, ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala menyebut pada kita, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajarati, dalam surah Ibrahim tu Allah SWT menyebut kalimah tayyib itu, maknanya ucapan yang baik, akidah yang baik itu, asluha sabit, asluha sabit wa faruha fis sama, akarnya kukuh dalam tanah, dan jula-jula dia tu, dahan-dahan dia tu menjulang naik ke tinggi, ke langit. Itu kalimah tayyib, ucapan yang baik, yakni tauhid kepada Allah Ta'ala yang berakar umbi dalam jiwa yang beriman. Maka itu mendorong dia buat amal soleh. Jadi ucapan yang baik, amal yang soleh itu diterima oleh Allah SWT, diletakkan di tempat yang tertinggi. Allah SWT tidak akan sia-siakan amal manusia. Jadi apa-apa ucapan ia menggambarkan kepada tauhid kepada Allah SWT, ucapan zikrullah, ucapan zikrullah itulah ucapan yang baik, ucapan yang menegaskan tauhid. Seperti yang kita ucaplah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, kita sucikan Allah SWT daripada kekurangan, daripada sifat kelemahan, daripada serupa dengan makhluk. Lalu kita sabitkan kepada Allah Ta'ala itu kepujian. Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna, kudrat yang sempurna. Dengan sebab itulah kita mendapat nikmat, maka kita ucap alhamdulillah. Dan pujian kepada Allah SWT tidak akan sempurna tanpa ada rasa syukur. Dan cara syukur adalah kita beribadat pada Allah SWT. Maka kita kena ucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak kita puja, kita seru, kita abdikan diri melainkan Dia. Dan kadang-kadang manusia ni dia rasa iman dia telah cukup, amal dia telah cukup, berarti dia telah syukur kepada Allah SWT, dia telah memuji Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Maka sebenarnya tidak, kerana Allahu Akbar, Allah SWT itu maha agung. Allah Ta'ala lebih besar lagi daripada dapat hamba tu memuji dia. Sebanyak mana manusia tu cuba puji Allah SWT, manusia tidak dapat memuji Allah SWT, membalas nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebagaimana sepatutnya, kerana Allah Ta'ala itu maha agung. Jadi ucapan yang benar padanya ucapan yang menyebabkan manusia ni ingat pada Allah Ta'ala, ucapan yang menyebabkan manusia ni mentauhidkan Allah SWT, maka itulah kalimah tayyib,
kalimah yang baik, ia akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kalau kita tengok pada ayat yang ketiga tu, ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Taala kepada kamu. Maknanya kita kena beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui nikmat-nikmat itu daripada Allah Taala, maka kita sentiasa menyatakan tauhid kepada Allah Taala, memperbaharui iman kita. Wal amalu soleh, dan amal-amal kebaikan akan naik kepada Allah SWT, dan Allah SWT akan mengganjari pahala. Inilah janji Allah SWT kepada manusia. Ayat ini di samping menyatakan cara untuk manusia dapat kemuliaan di sisi Allah SWT, ini jugalah cara seseorang itu dapat akan mendapat janji dari Allah SWT. Sebaliknya, walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid. Orang-orang yang merancang rancangan-rancangan yang jahat, bagi mereka itu azab yang amat dahsyat. Maknanya manusia ni ia menentang agama Allah. Mereka ia telah menjadikan syaitan itu sebagai wali mereka. Dalam keadaan syaitan sebenarnya itu musuh diri dia. Lalu mereka walak, memberi kesetiaan kepada syaitan, berpihak pada pihak syaitan. Maka dia lawan agama Allah, dia lawan Rasul, dia lawan orang beriman. Lalu mereka buat macam-macam rancangan yang jahat. Antaranya mereka cuba menyekat dakwah tauhid. Mereka cuba menyebarkan kefahaman syirik, segala khurafat, segala bid'ah mereka cuba menyebarkan dalam masyarakat. Mereka menghalau orang daripada beriman pada Allah SWT. Begitu juga orang yang telah beriman, mereka cuba untuk mengembalikan mereka itu kepada kekufuran. Jadi macam-macam rancangan jahat yang dibuat oleh manusia untuk memadamkan cahaya agama Allah ni, dengan kejahatan-kejahatan mereka tu, Allah Ta'ala memberi amaran mereka akan mendapat azab yang dahsyat di akhirat. Wa makru ulaika huwa yabur. Makar mereka, tipu daya mereka, rancangan jahat mereka, konspirasi mereka itulah sebenarnya ia hancur lebur, ia punah binasa. Maknanya mereka tidak akan dapat menggugat agama Allah, mereka tidak akan dapat menggugat keimanan orang beriman. Sebaliknya mereka lah yang binasa, seperti mana kita tengok Abu Jahal dan orang-orang yang menentang Nabi SAW dalam peperangan Badar. Mereka cuba nak menghapuskan Nabi, tetapi sebenarnya mereka itulah yang telah binasa. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu daripada tanah. Yani Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu daripada tanah, yang mula-mula bapa kamu tu daripada tanah. Thumma min nutfah, kemudian daripada benih mani itulah kejadian kamu diciptakan. Maknanya anak cucu ada, kejadian dia mereka tu daripada nutfah, kemudian dia telah menjadikan kamu secara berpasangan. Maknanya untuk ada kewujudan anak-anak kamu ni, dia kena berlaku dengan cara berpasangan, kena ada suami, kena ada isteri. Jadi bahagian ayat ni Allah SWT di samping nak menyatakan bahawa kudrat dia lah yang menciptakan manusia daripada tak ada ni, dan dia telah menetapkan bahawa manusia ni dia akan berketurunan, membiak. Dengan cara mana? Dengan cara berpasangan, dengan cara perkahwinan. Dan nak menyatakan juga di sini bahawa pertambahan seseorang itu bertambah anak ataupun berkurangnya anak itu semua dengan ilmu Allah Ta'ala dan mengikut kehendak dia. Maka dengan sebab tu manusia tidak boleh berbangga, takabur dengan anak pinak yang ramai, dengan kekayaan yang mereka miliki, kerana ini semua adalah ketentuan daripada Allah SWT.
Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung, dan tidak ada yang melahirkan anak melainkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila sahabat semua dengan ilmu Allah Ta'ala, jadi ilmu Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala catat dalam Lauh Mahfuz. Ada tercatat dalam ilmu gaib dia, apa yang berlaku itu dalam pengetahuan dia, dan satu lagi dengan kehendak dia. Jadi yang berlaku tu dengan kudrat dia berdasarkan kepada iradat dan ilmu dia. Mana tidak terkecuali mana-mana perempuan yang ada hamil. Pak hamil ni kadang-kadang tak ada cukup bulan, keguguran. Begitu juga ada yang cukup bulan dapat melahirkan anak. Jadi sama ada wanita itu dapat menyempurnakan kehamilan dia dengan melahirkan anak ataupun tidak dapat menyempurnakan kehamilannya itu, maka itu semua berlaku dengan kehendak Allah SWT, walaupun luar daripada ilmu manusia, tetapi Allah SWT tetap dalam ilmu dia, dia maha mengetahui. Jadi semua ni nak sabitkan kepada kita bahawa apa yang manusia lalui dalam kehidupan dia tu, daripada tiada kepada ada, daripada tanah asal kejadian dia, Allah Ta'ala boleh ubah kepada manusia. Maknanya Adam itu daripada tanah, Allah SWT boleh cipta menjadi Adam dengan sempurna. Begitu juga Adam ni, macam mana dia dapat berketurunan dengan adanya mani. Dan mani itu dia tidak akan terhasil, melainkan dengan proses dia. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan untuk manusia, untuk Adam ni, makanan dia tu daripada tanah. Segala jenis mineral, segala jenis vitamin, karbohidrat, protein, semua tu mari daripada tanah lah kau. Jadi Allah SWT jadikan asal keturunan manusia daripada tanah. Begitu juga anak cucu Adam ni, hak dia makan itulah akan membentuk mani, dan akan tercipta anak, akan tercipta manusia generasi berikutnya dengan cara mani. Mani itu terhasil daripada tanah. Maknanya tidak dapat tidak, mari daripada tanah belaka. Itu dengan kudrat Allah SWT. Jadi daripada tanah berubah jadi manusia. Begitu juga daripada tanah tu berubah menjadi kita kata tumbuhan, pokok-pokok. Mana kalau kita lepas biji benih, kita pacok anak pisang, dia akan keluar pisang daripada tanah tu juga. Maknanya segala mineral-mineral yang ada dalam tanah tu diserap oleh tumbuhan, maka akan keluarlah buah-buah yang begitu manis. Maknanya Allah Ta'ala boleh ubah kejadian tu, mengalami proses dia mengikut kehendak Allah Ta'ala, boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Demikian juga manusia ni, walaupun kejadian dia telah berubah, dia mati, ditanam dalam tanah, dalam kubur, dimakan oleh ulat, jadi repuk, Allah Ta'ala boleh bangkitkan semula. Mana tak ada masalah bagi Allah SWT bila benda tu dengan ilmu dia, dengan kudrat dia, dengan kehendak dia, maka semua boleh jadi. Jadi perubahan manusia yang ada dalam bentuk mani, dalam bentuk janin dalam kandungan ibu dia, kemudian barulah dia dilahirkan. Jadi fasa-fasa yang dihadapi oleh manusia, fasa-fasa yang dilalui oleh manusia tu, Allah Ta'ala yang menentukan. Begitu juga asal kejadian manusia yang boleh berubah daripada tanah, daripada mani hasil daripada makanan dan minuman yang dia minum, Allah Ta'ala boleh ubah. Maka begitu juga manusia yang mati ni, walaupun dia telah repuk, walaupun tubuh dia, daging dia tu bertukar menjadi tanah, dimakan oleh ulat, Allah Ta'ala boleh menumbuhkan semula, boleh mencipta semula. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab.
Dan tidak ada yang dipanjangkan umur. Mana orang ni umur panjang, maknanya Allah Ta'ala memberi umur pada manusia. Allah Ta'ala memberi kehidupan kepada manusia dengan umur yang panjang. Begitu juga Allah Ta'ala tidak memberi umur yang panjang, tetapi diberikan umur yang pendek. Jadi semua tu ada fi kitab. Maknanya ada dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Lauh Mahfuz, dengan ilmu dia dan dengan iradat dia, dengan kehendak dia, dengan kudrat dia. Bukan bermakna Allah Ta'ala mengurangkan umur manusia itu kerana dia kekurangan kudrat, dia lemah. Tidak. Semua itu berlaku dengan iradah, kehendak dia. Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala nak umur dia tu panjang, dia ada orang yang Allah Ta'ala nak umur dia pendek. Jadi semua itu dengan ilmu Allah Ta'ala, dan semua itu tercatat dalam kitab dia, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Mereka bila mana dia memberitahu kepada malaikat, kepada hamba dia. Inna zalika 'ala Allah yasir. Ini nak nyatakan kudrat Allah SWT, bahawa semua tu bagi Allah Ta'ala mudah. Maknanya manusia ia menganggap mustahil. Kita yang telah mati, telah repuk ni akan hidup semula, manusia menganggap mustahil, luar daripada jangkauan manusia. Tetapi bagi Allah SWT benda ni mudah. Dengan ucapan kun, jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi tidak ada bagi Allah SWT itu benda yang sukar. Semua bagi Allah SWT mudah sahaja. Kemudian, wa ma yastawil bahrani hadza adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Jadi dalam dua ayat sebelum pada ni, ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-11, Allah SWT menyatakan dalil kudrat dia bahawa akan ada kehidupan akhirat. Manusia akan dihidupkan semula untuk menghadap Allah SWT. Begitu juga Allah SWT dengan kudrat dia, dia boleh mengubah keadaan kejadian manusia. Manusia itu melalui beberapa fasa dalam kehidupan dia. Itu semua dalam kudrat Allah SWT. Maka ayat yang ke-12 ni Allah SWT nak membantah syubhat-syubhat golongan yang syirik pada Allah Ta'ala. Jadi bantahan terhadap pegangan syirik di sini. Wa ma yasawil bahran, dan tidak sama antara dua lautan. Hadza azbun furat sa'igun syarabuh. Mana ada dua lautan, hak ni tawar. Dia punya air tu segar. Sa'ir, mana sa'ir ini kita boleh telan. Dia tak kata minum tu masin perak, lalu kita pun kehat. Mana kita boleh tengok dia, boleh telan molek, boleh lalu ke molek ke tekok kita. Maknanya ini adalah dua lautan yang tawar, yang segar, dapat diminum. Dan satu lagi, wa hadza milhun ujaj. Ini masing lagi pahit, tak boleh nak telan. Maknanya Allah SWT telah aturkan dalam kejadian dia ni sebagai menyatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT. Bila mana dia berkehendak, maka Allah SWT boleh jadikan ada air tawar. Jadi air tawar ni merujuk kepada sungai lah. Mana sungai tu kadang-kadang dia punya luah tu macam laut juga. Ataupun ada tasik, tasik air tawar, orang panggil buhairah. Maknanya dia tidak seperti laut dari segi air dia tu, tapi luah dia tu seperti laut dan air dia tu tawar, manusia boleh minum. Jadi ini merujuk pada sungai, dan satu lagi merujuk kepada air laut yang masing tu. Jadi dalam keadaan kedua-dua lautan yang berbeza ni, ada yang kamu dapat minum air dia, dan ada yang kamu tidak dapat minum air dia. Jadi hak tidak dapat minum air dia tu, cara lain pula lah manusia ambil manfaat. Antaranya manusia boleh sejak
air masin, air laut tu untuk jadi garam. Hak air tawar ni dia boleh minum. Jadi masing-masing daripada air laut dan air tasik, air laut, air sungai tu ada manfaat. Jadi bagi Allah SWT yang Maha Kuasa, benda yang berbeza ni Allah SWT dapat aturkan. Jadi perbezaan yang ada di sini sebenarnya memberi kerahmatan kepada manusia, mana Allah Ta'ala boleh harmonikan. Dalam keadaan dua benda tu berbeza, tapi mereka kedua-duanya itu dapat diambil manfaat oleh manusia. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Daripada kedua-duanya itu, maknanya daripada sungai, daripada tasik, ya air dia tu sedap. Begitu juga daripada laut yang masing itu kamu dapat makan lahman tariya. Maknanya daging yang lembut. Mana ni merujuk pada ikan lah. Mana ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Dengan sebesar-besar ikan, daripada sekecil-kecil ikan sehinggalah sebesar-besar ikan. Di apa? Dalam air tawar tu ikan puyuh lah. Bele-bele. Ikan puyuh sapa kepada ikan tosah. Dah. Ikan belida, ikan tumai, kau besar-besar. Begitu juga dalam laut ni daripada ikan bilis, daripada ikan selayar, ikan kembung, sehinggalah pada ikan besar-besar, ikan kapu, macam-macam jenis ikan yang Allah SWT ciptakan untuk manusia ni lahman tariya. Mana dia daging yang lembut, tak liat. Maknanya kalau manusia biasanya dia makan binatang kaki pak ni, unta ke, lembu ke, kambing ke, yang ada lah hak liak tu, tentu dah kena masuk 3-4 jam untuk makan daging dia tu umumnya. Kecuali hak musim tu lah, boleh lah goreng-goreng bakar semata aja. Tapi untuk ikan ni manusia tak perlu waktu yang lama untuk memasak dia. Tebing masak lama kerah. Macam contoh soto. Soto kita rebus lama kerah, dekat dia gonyel. Tapi kalau kita letak semata, lembut. Jadi nak cerita di sini bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa untuk manusia ni ada rezeki dia, sama ada dalam air tawar tasik, ia tawar airnya, begitu juga dalam laut yang masing air tu ada daging yang lembut, sutong ke, kerai ke, udang ke, wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, dan kamu dapat keluarkan perhiasan yang kamu dapat pakai. Maknanya daripada laut tu ataupun daripada tasik tu kamu boleh keluarkan mutiara-mutiara perhiasan. Maknanya daripada tirai tu lah, kita buka tirai tu tubik mutiara dengan warna putihnya, dengan warna warna perak dia, warna kelabu dia, macam-macam ada. Kamu dapat jadikan barang perhiasan. Maknanya dengan kudrat Allah SWT, biasanya kalau kita buka kerai tu, dia punya kulit dia ada isi yang lembut. Maknanya isi tirai tu lembut tak? Tapi ada Allah Ta'ala keluarkan daripada dekat dengan isi tirai tu batu, mutiara. Lepas tu ada pula lah dia mesing, mutiara tu nya telai pula, macam-macam. Mana pada kepercayaan dia, kalau makan mutiara ni dengan cara dia comel dia, tapi tidak telai seputih gitulah. Dia nya mesing tu, orang ni kalau dia nak, dia percaya bahawa benda ni ada khasiat, benda ni ada khasiat, boya dia ikat, rimak dia ikat. Kepercayaan manusia. Siapa tanda badak tu nyegi kerak nak dapat tanduk badak tu, kepercayaan dia. Wa taral fulka fihi mawakhir litabtaghu min fadlih. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut. Maknanya kamu dapat lihat juga
di tasik tu, di sungai yang luas, di lautan, manusia berlayar. Mana ada feri untuk manusia bersiar, ada kapal-kapal untuk manusia berdagang. Jadi manusia tu bergerak dengan cara masing-masing. Dengan ada feri dia boleh ambil tambal. Jadi Allah SWT jadikan daratan, dia jugalah yang menjadikan lautan, menjadikan untuk manusia ni sungai, supaya manusia ni mendapat kurniaan. Mana masing-masing tu dapat cari pitih, cari pitih daripada laut tu, bukan setakat isi laut, tetapi mereka juga dapat dengan cara kapal-kapal yang berlayar, kapal perdagangan, kapal dagangan, kapal feri, kapal pengangkutan, macam-macam. Untuk manusia itu dapat rezeki kurniaan Allah SWT, dan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur atas nikmat tu. Maknanya kamu tidak kufur, kamu tetap mengakui bahawa semua itu diberikan oleh Allah SWT sebagai kurniaan. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dan dialah Allah SWT yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maknanya Allah SWT dengan kudrat dia, dia boleh menjadikan benda yang berbeza dalam keadaan harmoni. Mana kita boleh tengok malam dan siang ni dua benda yang berbeza. Macam mana dapat manusia menyesuaikan dengan perbezaan tadi? Allah lah yang menentukan. Mana malam dia boleh berehat, dia boleh tidur, siang itu dia bekerja. Sesuailah dengan siang itu ada matahari, malam tu matahari pergi ke tempat yang lain. Jadi Allah SWT menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Dan dalam masa yang sama juga Allah SWT, sungguh ulama faham di sini, Allah Ta'ala menjadikan ada kalanya waktu malam ia panjang tu jadi pendek. Mana dia memasuki malam dalam siang, satu malam tu hilang, lalu muncul siang hari, wa yulijun nahara fil lail, siang hari tu hilang, lalu muncul malam. Satu lagi tafsirnya, dia memasuki malam dalam siang, maknanya siang tu jadi panjang. Siang tu lebih panjang daripada malam. Wa yulijun nahara fil lail, dan dia menjadikan matahari itu masuk dalam siang, maknanya dia jadikan siang hari itu masuk dalam malam, maknanya dia telah menjadikan siang hari itu pendek, malam pula panjang. Mana dengan ketetapan Allah SWT, ada waktu-waktu, ada tempat-tempat tertentu malam jadi panjang. Maknanya pada musim sejuk malam itu panjang, siang hari pendek. Pada musim panas pula siang hari jadi panjang, malam pun jadi pendek. Jadi Allah SWT boleh atur. Dalam keadaan berbeza tadi, manusia dapat ambil manfaat. Wasakhara syamsa wal qamar, dan Allah Ta'ala telah menetapkan matahari dan juga bulan itu sebagai mudah. Mana dia telah menetapkan wasakhara syamsa wal qamar, dia telah menentukan matahari dan bulan ni kullu yajri li ajalin musamma, semuanya itu berlari, bergerak untuk satu tempoh yang ditentukan. Yang ini dengan iradat dia, dengan kehendak dia. Maknanya dengan kudrat Allah SWT, Allah SWT telah menjadikan matahari itu tunduk, matahari itu bergerak untuk kehidupan manusia, yang mana manusia itu boleh bilang lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk manusia buat kiraan hitungan. Maknanya pergerakan matahari itu memberi manfaat kepada manusia. Manusia boleh jemur baju dia, jemur ikan kering dia, manusia dapat berjalan pada waktu siang hari, dia dapat bekerja, dia dapat nyaku, dengan adanya matahari. Begitu juga pada waktu malam tu, manusia kalau dia nak buat kerja juga pada waktu malam, bila ada bulan dia boleh buat kerja, dia boleh bergerak pada waktu malam, bila mana malam tu malam purnama. Jadi ketetapan Allah SWT tadi untuk manusia
Dari segi dia dapat bekerja sesuai dengan adanya matahari dan bulan, begitu juga manusia dapat buat hitungan tahunnya, kalender dia. Jadi dia ada kedua kalender di sini. Satu kalender matahari, satu kalender bulan. Begitu juga dalam ibadat kita ni, ada ibadat yang ditentukan oleh matahari. Macam waktu semaya kita, terbit fajar, masuk subuh. Kemudian bila terbit matahari, habislah waktu subuh. Nak masuk zuhur pula kena gelincir matahari. Jadi pergerakan matahari itu menentukan waktu semaya kita. Tergelam matahari, masuk isyak. Dah. Bila tergelam matahari, maka akan nampaklah kemerahan di kaki langit. Maka itu tanda merah, itu tanda waktu maghrib masih lagi ada. Bila hilang merah tadi, maka masuklah waktu isyak. Itu Allah SWT telah buat ketetapan dengan apa, pergerakan matahari. Begitu juga dengan bulan ni, Allah SWT telah jadikan sebagai takwim, kalender untuk kamu. Maknanya anak bulan. Anak bulan ia membesar sehingga jadi bulan sempurna, kemudian dia akan mengecil. Sampalah tak ada, maka cukup satu bulan untuk kamu. Jadi kiraan kamu tu berdasarkan kepada anak bulan. Jadi bila-bila kamu duk kira bulan, kamu duk kira bila matahari tergelam, bila matahari terbit, sebenarnya kamu perlu kira juga usia kamu, umur kamu. Kamu akan berhadapan dengan kematian. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Demikianlah Allah, Tuhan kamu, yang memiliki kerajaan. Maknanya dia yang mentadbir. Dua benda yang berbeza ni, siang dan malam, lauk yang masing, tasik yang manis. Dia menjadikan pertukaran malam dan siang, ada matahari, ada bulan. Lepas tu matahari bulan ni kalau kena molek duduk sejajar tu, menyebabkan gerhana. Jadi semua tu pentadbir Allah SWT. Ini semualah kerajaan milik dia. Dialah maha kuasa. Maka bila sabit dia yang memiliki, dia yang mentadbir, maka kamu kena beribadat pada dia. Walladzina tad'una min dunih. Tapi malangnya, orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala, yang kamu anggap sebagai pemberi syafaat, yang kamu anggap sebagai ruh-ruh, orang soleh yang dapat memberi manfaat mudarat untuk kamu ni, kamu suruh selain daripada Allah Ta'ala ni, mereka itu tidak memiliki min qitmir, walaupun senipih selaput watama. Asal mana qitmir ni, mana buah tamar kita makan tu, kulit dia selaput nipis. Itulah pada dekat dengan butir tu, itu qitmir. Jadi nak cerita di sini bahawa macam mana kamu boleh syirik kepada Allah SWT, kamu suruh selain daripada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kamu segala macam nikmat tadi. Kamu dapat ambil manfaat. Manakala kalau kamu suruh selain daripada Allah Ta'ala tu, dia tidak memiliki walaupun senipih selaput biji tamar, sedangkan Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Dia yang mentadbir. Maknanya pentadbir Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mentadbir benda-benda yang besar. Bukan seperti pentadbir kerajaan manusia ni. Kerajaan manusia ni dia boleh tadbir apa? Kalau mari banjir dia tak boleh nak tadbir. Kalau mari kemarau, setakat mana dia boleh tadbir? Allah Ta'ala ni yang memiliki kerajaan, dia mentadbir perjalanan langit dan bumi, perjalanan matahari, pertukaran siang dan malam. Jadi kudrat itu milik Allah SWT. Maka seru beribadat pada Allah Ta'ala. Manakala berhala yang kamu sembah, orang-orang tertentu yang kamu namakan wali-wali, nabi-nabi yang kamu suruh selain pada Allah Ta'ala ni, dia tidak ada kerajaan, malah senipih selaput tamar, mereka pun tidak memiliki. Maknanya tidak ada kudrat untuk mereka tu mencipta sesuatu senipih qitmir, selaput tamar tu. Kalau kamu tebing juga, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Meskipun kamu menyeru mereka, kamu tebing juga. Dan Allah Ta'ala kata tak ada kuasa. Kalau kamu suruh ni, kamu suruh juga.
la yasma'u du'aakum, mereka tu tidak mendengar seruan kamu. Maknanya manusia ni dia syirik pada Allah Ta'ala, tidak semestinya dia sujud kepada berhala. Tidak semestinya dia syirik tu dia sujud kepada kubur, tidak. Dia seru tu tak boleh dah. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, la yasma'u du'aakum, mereka tu tidak mendengar doa kamu, panggilan kamu. Jadi doa, panggil, seru ni dia perkara ibadat juga. Kalaulah ibadat tu tidak boleh diberikan kepada selain daripada Allah Ta'ala, maka seruan, doa, permintaan, jadi permintaan luar daripada asbab makhluk, kita minta juga daripada makhluk, sedangkan itu bukan asbab makhluk, bukan kudrat makhluk, syiriklah manusia. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka tu dapat mendengar, katalah mereka boleh dengar juga, tapi mereka tidak dapat menyahut, tidak dapat memberikan kepada kamu apa yang mereka tu tidak dapat memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Mereka tidak dapat memperkenankan hajat-hajat kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari, mereka akan berlepas diri. Maknanya Nabi Isa yang diseru oleh pokok Kristian, Nabi Uzair yang disuruh oleh orang Yahudi, Syekh Abdul Qadir Jailani ke, Sayyidina Ali ke, Hussein ke, ya manusia yang syirik ni panggil, semua tu berlepas diri. Yakfuru nabi syirkikum, mereka tu berlepas diri daripada perbuatan syirik kamu. Dan kita telah baca dalam surah Sabah pun ni ayat yang ke-40-41. Ayat 40-41 tu maknanya malaikat akan dipanggil oleh Allah SWT untuk memberi keterangan bila mana manusia ni ada, ya semua malaikat. Jadi malaikat berlepas diri, Nabi Isa berlepas diri, Maryam berlepas diri, semua berlepas diri, tidak mengakui perbuatan syirik yang telah manusia buat atas nama mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak akan dapat memberikan kepada kamu keterangan seperti ini, seperti mana yang diberikan oleh pakar dia, ahli dia. Maknanya Allah Ta'ala yang telah menceritakan kepada kamu dalil-dalil akhirat, dalil-dalil kudrat dia, dan hakikat sebenar apa yang manusia suruh selain daripada Allah Ta'ala tu tidak dapat memberi kuasa, tidak dapat memberi manfaat, dan tidak ada orang yang lebih detail, lebih sempurna dalam menjelaskan perkara ni seperti Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya kudrat dia, perkara apa yang manusia boleh minta kepada Allah, perkara apa kalau manusia tu minta selain daripada Allah Ta'ala boleh jatuh pada syirik. Jadi daripada ayat ni kita boleh nampak begitu jelas Allah SWT cerita kepada kita dari kudrat dia, maka natijahnya manusia hendaklah minta hanya kepada Allah SWT, dan hendaklah manusia menjauhi apa jua bentuk syirik, sama ada yang disyirikkan itu merupakan nabi, merupakan wali, merupakan malaikat, merupakan syaitan, ruh-ruh, apa semua benda, manusia perlu jauhi. Manusia kena minta hanya kepada Allah SWT. Jadi hakikat bahawa manusia ni perlu minta pada Allah SWT, hakikat sebenarnya adalah kerana manusia ni pesen dia ni fuqara, dia fakir. Maka ayat yang berikut ni menceritakan kepada kita hakikat tentang diri manusia tu, manusia ni jenis berhajat. Hanya Allah Ta'ala lah ia dapat memenuhi hajat manusia, bukan orang lain. Maka dengan sebab itulah manusia kena seru minta kepada Allah SWT. Jadi kita berhenti setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.